scared. All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nassim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni guys, kita borak dekat sini je. Kita just nak borak santai, chill dengan korang untuk merungkai gitu misteri tentang Kelly Castle. Mungkin adik-adik yang lahir 2005 ke atas ke tak familiar sangat dengan perkataan Kelly Castle. So sebenarnya Kelly Castle ni adalah tempat orang kata misteri dan mempunyai sejarah-sejarah tertentu di Malaysia. Kelly Castle ni cukup terkenal dan cukup memberikan korang goosebump bila korang pergi sana. Bangunan ni sebenarnya adalah sebuah rumah istana yang terbengkalai. Sebenarnya orang kata rumah istana ni dibina untuk dihadiahkan kepada anak dan isteri dia. Tapi terbengkalai. So dia dibina dari tahun 1915 sehingga sekarang tak siap-siap lagi. Dan Kelly Castle ni dia ada dekat Perak tau. So orang-orang Perak memang tahulah Kelly Castle ni kat mana. Dan dia juga sekarang ni dah jadi tempat tarikan pelancong lah. So kalau macam pelancong-pelancong, tak kisah bukan pelancong je, sebenarnya orang tempatan pun jadikan Kelly Castle tu salah satu tempat diorang nak visit. Tempat macam diorang nak jalan, just want to have a look. Sebab ada ciri-ciri, ada kisah dan sejarah di sebalik pembinaan rumah istana ni atau Kelly Castle. So korang dah bersedia nak dengar? Let's go! William Kelly Smith ni lah owner kepada Kelly Castle. Kelly Smith telah dilahirkan pada tahun 1870. So kalau dia hidup lagi sampai sekarang, umur dia dalam 180 lebih macam tu. So Kelly Smith ni dia orang Scotland guys. Dan pada tahun 1890 dia rasa nak merantau di luar Scotland. Dia merantau sampailah dia jejak kaki dia dekat Batu Gajah Perak. Masa tu dia muda lagi, umur dia baru 20 tahun. Masa tu Malaysia dia tak panggil Malaysia lagi, dia masih panggil Tanah Melayu. So time tu Tanah Melayu tak ada apa sangat lagi. Kemudian Kelly Smith ni dia sampai ke Tanah Melayu dekat Batu Gajah tu. Dia jumpa dengan seorang pemilik tanah ni yang bernama Alma Baker. Alma Baker ni dia kaya jugalah, dia ada tanah dekat Tanah Melayu masa tu. So dia jumpa dengan Kelly Smith dan diorang adakan satu business venture. Diorang buat bisnes sama-sama. So dengan meraih keuntungan agak banyak, Kelly Smith ni dia pun buatlah tanam pokok getah, dia mula ceburi dalam industri pelombongan biji timah. So memang agak kaya lah kan. Dan dia adalah bina satu rumah dekat Tanah Melayu. So dia tinggal dalam tu lah, rumah biasa. Kemudian satu hari ni dia terpaksa pulang ke rumah dia dekat Scotland sebab dia kena ziarah ibu dia yang sakit waktu tu. Lepas tu masa dia balik ke Scotland selama 3 tahun, dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang cantik dekat situ yang bernama Agnes. Dan diorang berkahwin. So dah sah gelar suami isteri. Kelly Smith ni pun bawa lah isteri dia ke Tanah Melayu pada tahun 1903. So sampai je dekat rumah Kelly Smith yang ada dekat Tanah Melayu ni, masa tu Kelly Castle tak ada lagi tau guys. Tapi Agnes dia tak suka. Dia tak suka sebab korang tahulah Agnes tu daripada barat kan. Tiba-tiba datang ke Malaysia ni panas. Rumah yang dia duduk kat dalam Tanah Melayu tu panas. So dia tak berapa suka bila kena balik ke Tanah Melayu. Lepas tu setahun kemudian Agnes ni dia melahirkan seorang anak perempuan, which is anak pertama dia. Diorang bagi nama anak dia Helen. Selepas bertahun-tahun Agnes ni cuba nak melahirkan lagi anak tapi gagal. Sebab suami dia ni Kelly Smith, dia sebenarnya kalau mula dia nak anak lelaki, dia nak bagi waris harta dia tu lah. So Kelly Smith ni memang betul-betul mengharapkan anak lelaki. Dan
pada tahun 1915, akhirnya Agnes dia dapat melahirkan anak lelaki yang diorang bagi nama Anthony. So, untuk meraihkan kelahiran anak lelaki dia Anthony ni, Kelly Smith ni pun dia binalah istana yang besar. So, bangunan tu ada 14 buah bilik, ada bilik bawah tanah dan ada juga terowong rahsia guys. Dan korang tahu tak apa yang menariknya tentang bangunan Kelly Castle ni? Adalah tentang pembinaan di sebalik Kelly Castle ni. Rumah ni dibina oleh pekerja-pekerja yang dibawa khas dari India tau. Menurut pengurus Kelly Castle tu, ada dalam 70 orang pekerja buruh dari India yang di-hire oleh Kelly Smith ni. Kenapa orang India? Kenapa Kelly Smith dia hire orang India? Sebab waktu tu boleh dikira Kelly Smith ni dia macam terlalu taksub. Dia suka sangat-sangat dengan ciri-ciri desain agama Hindu atau budaya India. Contoh macam Taj Mahal tu, dia suka dengan unsur seni bina yang dibawa dari India. And kalau korang tengok juga dekat Kelly Castle ni, dia ada juga unsur-unsur desain Islam tau, sebab ada corak bulan dan bintang. Dan yang menariknya lagi, bahan binaan yang digunakan tu adalah bahan daripada tempatan. So korang bayangkan waktu tu tanah Melayu tak ada simen lagi. Tak ada simen lagi dia nak buat rumah, nak cantumkan antara batu bata tu. So macam mana diorang buat? Diorang campurkan pasir, kapur, putih telur itik, gula merah dan madu untuk jadikan simen. Dan waktu pembinaan tu, pengurus Kelly Castle ni kata memang diorang tak gunakan apa-apa mesin ke, jentera ke. Memang 100% guna buruh dari India tu. Even paku pun tak ada tau. Kalau korang perasan dekat bangunan Kelly Castle ni, dia macam ada lubang-lubang tau. Tu bukan sebab ada orang tembak ke, bom ke. Itu sebab tempat tu tak disiapkan lagi. So tinggallah berlubang macam tu. So, waktu diorang tengah bina rumah istana ni, tiba-tiba ada satu wabak misteri yang melanda Eropah, sampailah ke Asia dan sampailah ke Batu Gajah. Wabak tu terkenal dengan nama Spanish Flu. Wabak ni sampailah dah terkena sekali pekerja-pekerja yang membina istana Kelly Castle ni. Dan ramai antara mereka yang meninggal dunia dekat istana tu. Kemudian pekerja-pekerja India yang lain semua percaya yang sebenarnya wabak ni, diorang ni semua terkena wabak Spanish Flu ni sebab Tuhan diorang marah. So diorang percaya cara untuk mententeramkan Tuhan diorang ni adalah dengan membina kuil. Lepas tu Kelly Smith ni pun benarkan diorang bina sebuah kuil berhampiran dengan Kelly Castle tu. Jadi Kelly Smith ni diagungkan oleh pekerja-pekerja dia. So pekerja-pekerja dia pun bina satu patung yang patung tu memang menyerupai Kelly Smith lah. Dan diorang letakkan patung tu dekat kuil tu juga. Lepas tu istana ni dah siap 85% tau. So time ni lah Kelly Smith ni dia rancang nak buat lift. Sebab cadangnya Kelly Castle ni akan dibina sebanyak 6 tingkat. Tapi itulah, tak sempat nak siap. Yang siap sampai 4 tingkat je. Kalau siap lift ni memang akan jadi lift pertama yang dibina dalam Malaysia. So pada tahun 1926, Kelly Smith ni dengan anak perempuan dia, diorang baliklah ziarah. Nak ziarah isteri dengan anak lelaki dia. Sebab sebenarnya isteri dia kan tak suka duduk dekat situ, duduk dekat tanah Melayu. So isteri dia bawalah anak lelaki dia. Kelly Smith tinggal dengan anak dia dekat tanah Melayu. So pada tahun 1926, diorang nak ziarah lah isteri dengan anak dia dekat England. England tu tempat isteri dia. So dalam masa yang sama, Kelly Smith ni dia nak bawa balik lift lah, import dari sana. Dia masukkan lift ke dalam istana dia dekat tanah Melayu ni. Tapi korang dalam perjalanan balik pergi Portugal kejap, dia singgah sekejap sebab dia ada urusan perniagaan dia yang lain dekat Portugal. Dan time tu lah Kelly Smith ni diserang penyakit radang paru-paru.
Dan Kelly Smith meninggal pada umur 56 tahun. Sejak Kelly Smith ni meninggal dunia, isteri dia jual istana tu dekat orang lain dan dia tidak lagi kembali ke tanah Melayu. Dan menurut pengurus Kelly Castle, sebenarnya dalam istana tu ada 5 pintu rahsia dan 3 terowong bawah tanah. Dan diorang menganggap yang terowong bawah tanah tu sebenarnya dibina untuk tujuan keselamatan. Mungkin kalau something happen, diorang akan lari ke bawah tanah dan berlindung dekat situ. Tapi bila tengok balik struktur pembinaan Kelly Castle ni kan, seolah-olah dia macam bukan rumah kediaman tau. Menurut pengurus Kelly Castle ni, dia macam bilik mesyuarat pun ada, macam guest room pun ada. Selepas bertahun-tahun Kelly Castle ni dibiarkan macam tu je, korang rasa siapa yang akan menghuni? Korang rasa rumah tu dah jadi rumah apa dah? Adakah dia masih rumah manusia? Tidak. Of course, dia dah jadi rumah hantu. So, banyaklah kisah-kisah yang dikaitkan dengan mistik atau seram selepas Kelly Castle ni telah lama ditinggalkan kosong. Okay, kita akan teruskan dengan kisah-kisah seram yang selalu orang kata bila diorang pergi ke Kelly Castle ni. Dan ini yang paling orang kata common lah. Macam kalau pergi Kelly Castle tu mesti orang akan cakap pasal ni, iaitu penampakan roh Kelly Smith. Ada yang cerita diorang ternampak satu lembaga yang menyerupai seorang lelaki bangsa Eropah yang tengah berdiri tegak dan menjenguk dari salah satu tingkat dekat istana tu. Dan orang percaya yang kelibat yang diorang nampak tu sebenarnya adalah owner istana tu sendiri, iaitu Kelly Smith. So adalah yang kata roh William Kelly Smith tu sebenarnya tak tenang lagi sebab istana tu masih belum disiapkan. So memang orang selalu, rumah-rumah yang dekat dengan Kelly Castle tu memang selalu nampak kelibat roh lelaki yang tengah macam menjenguk dekat beranda, yang tengah lalu-lalu setiap tingkat. Dan ada lagi satu tempat yang orang memang selalu sangat kena dekat tempat tu bila diorang explore dekat dalam Kelly Castle ni adalah dekat dalam istana tu memang ada satu bilik yang Kelly Smith buat untuk anak dia, anak perempuan dia. Dan beberapa pengunjung setiap kali datang mesti dia cerita benda yang sama tau. Diorang ternampak kanak-kanak kecil perempuan yang dalam umur lebih kurang 6 tahun tengah berkeliaran main-main dekat kawasan bilik Helen tu. Dipercayai budak tu sebenarnya roh Helen. And ada satu cerita ni, waktu tu tahun 1955, ada satu tim tau, macam tim ni budak-budak muda lah, diorang nak lawat Kelly Castle. Diorang nak lawat for the first time tau, sebab tak pernah lagi pergi Kelly Castle tu. So diorang macam ajak geng-geng. Waktu tu diorang lawat pukul 5 petang. Waktu diorang sampai kat Kelly Castle tu, tiba-tiba ada seorang pak guard ni tau, macam pengawal istana kat situ. Dia cakap dekat diorang tak boleh masuk sebab dah tutup waktu tu. Kelly Castle tu dah tak buka dah, tak boleh masuk pukul 5 petang. Lepas tu diorang pun macam aduh, baru nak masuk kan, nak cabar masing-masing lah, ada hantu ke, betul ke ada hantu kan. Lepas tu diorang pun macam nak caw lah dari situ. Sekali waktu diorang pusing belakang nak pergi ke arah kereta, masuk balik kereta, diorang tengok balik pak guard yang tegur diorang tadi tu tak ada kaki. Tak ada kaki guys. Seolah-olah pak guard tu dia macam terbang pergi ke pondok dia. Korang tahu tak, kalau korang pergi sekarang ni, korang pergi Kelly Castle tu, dekat dalam tu ada satu nama yang ditulis balkoni serambi berhantu. Bukannya Kelly Smith tu yang tulis, maksudnya orang yang mungkin yang sekarang ni menguruskan Kelly Castle tu, dia tulis kat situ. Macam sekarang kan dah jadi pusat orang kata apa, tarikan pelancong kan, orang pelancong-pelancong akan datang, dia akan melawat, tengok Kelly Castle semua. So dekat situ ada papan tanda dia tulis balkoni serambi berhantu. Mungkin sebab
Dekat situ dah terlalu banyak cerita yang setiap kali orang lalu mesti ada kisah, mesti ada benda yang diorang kena kacau. Dapat sebuah kisah tentang sepasang suami isteri bangsa Eropah dari Kanada yang mengunjungi Kelly Castle pada waktu malam untuk mengambil gambar haiwan nocturnal, terutamanya kelawar. Selepas sesi penggambaran di tengah malam, isterinya telah ternampak imej misteri berupa seorang lelaki berdiri sambil termenung keluar tingkap dekat balkoni serambi berhantu. Ish, kejap. Sumpah seram. So memang kat situ dah jadi tarikan pelancong. Maksudnya orang memang dah tahu tempat tu memang berhantu. Sampai kan pengurus dekat situ pun dia letakkan papan tanda yang ada kisah-kisah seram kat situ. Apa? Gempak tu. Ada juga cerita dekat balkoni tu, orang just melawat lah. Ni kisah daripada pengunjung tau yang pernah berkunjung dekat Kelly Castle tu. Orang just melawat dekat situ. Lepas tu diorang dipecahkan kepada 2 grup. Ada yang naik atas, ada yang naik bawah. So yang lalu dekat balkoni serambi berhantu ni, waktu tu macam dah nak malam. Lepas tu diorang lalu dekat situ bawa torchlight. Tiba-tiba angin tiup laju tau. Sebab kat situ macam ada balkoni, memang macam pemandangan tu cantik je lah, ada pokok besar. Tapi bila angin tu laju, angin kuat lalu tiba-tiba, semua macam rasa goosebump. And time tu lah dia nampak kelibat lalu lalang dekat balkoni tu. So disebabkan balkoni serambi berhantu tu terlalu banyak orang cerita tentang kisah yang diorang alami setiap kali diorang lalu dekat situ. Sebab benda tu dia terletak dekat bersebelahan bilik Helen dengan bilik tidur Smith dengan isteri dia tau. So orang memang dah kata tempat tu paling keras. Dekat balkoni serambi berhantu tu lah tempat yang paling keras dalam Kelly Castle tu. Dan ada jugalah penduduk-penduduk yang claim diorang ternampak ada macam sosok pekerja buruh yang tengah membina something dekat Kelly Castle tu. Dan dipercayai benda yang diorang nampak tu menyerupai pekerja buruh yang pernah meninggal dunia disebabkan Spanish flu tu dekat situ. Kadang-kadang tengah-tengah malam diorang ternampak pekerja-pekerja masih membina dekat Kelly Castle tu. Seram tu. Okay guys, so itu serba sedikit kisah-kisah daripada pengunjung Kelly Castle yang pernah pergi ke Kelly Castle tu, yang diorang kongsikan dekat internet. Okay, so sekarang kamu nak cerita kisah seram yang kamu sendiri alami waktu kamu pergi trip dengan sekolah. Dia taklah seram sangat, tapi macam adalah kamu punya pengalaman tu pergi Kelly Castle. Tapi dia sedih sikit cerita dia. So waktu tu kita orang dah darjah 6. Rasanya lah darjah 6, tapi macam budak-budak sekolah lagi lah. Tak ingat darjah 6 ke form 1 ke. Okay, lepas tu kita orang ada trip ke Perak. Kita orang akan pergi ke Labu Sayung, Lost World of Tambun. Pergi ke Lost World of Tambun? Tak ingat. Tapi macam kita orang pergi ke Perak lah. Kita orang pergi Perak. Yang kamu ingat kamu pergi Labu Sayung. Lepas tu kan, paling lah orang kata apa, acara yang dinanti-nantikan, which is pergi ke Kelly Castle. Waktu pergi Kelly Castle tu kamu macam, ada Kelly Castle, kenapa semua orang macam tahu je Kelly Castle tu apa kan? Rupa-rupanya semua orang tahu sebab Kelly Castle tu memang terkenal dengan cerita-cerita hantu, cerita-cerita mistik dekat situ. So lepas diorang cerita, kamu jadi excited jugalah kan. Dalam masa sama takut lah. Lepas tu dah masa tu macam dah pukul 5. So tanya cikgu kan, cikgu kata sekarang kita on the way ke Kelly Castle. Waktu tu semua orang dalam bas lagi lah. Lepas tu kamu, yes, sempat lah kan, sempat nak pergi Kelly Castle. Tapi stuck lama gila tau dalam bas. Sampailah pukul 7 petang tu baru sampai ke Kelly Castle. Korang dah nak maghrib tu. Dah nak maghrib, tapi cikgu just lepaskan kita orang untuk ambil gambar je. Kita orang dah tak boleh masuk dah. Memang kat situ tak boleh masuk malam-malam. Memang ada pengawal lah dekat situ. Lepas tu kamu tengok kan, daripada luar bas lagi dah rasa vibe seram. Dia tulis besar-besar tau, Kelly Castle. And then yang sedihnya tu lah, kita orang dapat
keluar je, ambil gambar je depan Kelly Castle tu. Tak boleh masuk. Dan waktu tu dah maghrib. Dah nak maghrib. Lepas tu, okay, cepat. Semua orang pun beratur kan. Beratur. Siapa nak ambil gambar? Lepas tu ada lah pemandu bas tak silap yang ambil gambar. Tapi semua orang masuk dalam tu. Semua orang masuk. Tak ada terkecuali dalam gambar tu. Lepas tu, okay, semua masuk. 1, 2, 3. Semua happy. Peace. Macam ni. Semua gaya lah ada dalam gambar tu. Lepas dah ambil gambar, semua orang masuk ke dalam bas balik. Dan kita orang dalam perjalanan untuk balik. Kamu rasa kita orang dalam perjalanan untuk balik tau. So memang malam lah, dah malam kan. Tiba-tiba ada orang pas handphone dalam bas. Pas. Sampailah ke turn Kama. Kama tengok. Korang tahu tak gambar apa yang diorang pas dalam handphone tu? Dekat dalam gambar yang kita orang ambil ramai-ramai tadi, tiba-tiba ada satu sosok yang seram dalam gambar tu. Kamu ingat sampai sekarang, dia macam warna hitam tau. Warna hitam yang sangat tak jelas gambar dia. Muka dia tak ada. Memang tak jelas nampak macam apa. Tapi dia memang nampak macam entity warna hitam dekat dalam gambar tu. Lepas tu kita orang semua macam, kita kan budak kan. Lepas tu masa tu dah malam-malam nak balik kan, naik bas ramai-ramai. Lepas tu semua orang macam dah takut. Lepas tu ada seorang member ni, dia cakap macam, bukan lah, ini Farah ni ya. Kamu main sebut jelas nama kan, ni Farah ni. Lepas tu sajalah diorang nak tenteramkan semua orang kan, tak nak bagi semua orang takut. Lepas tu cakap, ini Farah ni, dia macam mungkin dia nak lari, tak sempat nak peace ke kan. Lepas tu check balik, Farah dekat sini. Ada, semua orang yang ada dalam bas tu, semua ada dalam gambar tu. Semua jelas. Kecuali satu entiti yang warna hitam yang tak jelas muka dia tu. Weh, sumpah waktu tu seram gila. Semua macam, kita tak masuk pun doh dalam Kelly Castle tu. Pun dah kena kacau macam ni. Apa tak lagi kalau kita masuk. Yelah, dalam maghrib kot. Korang expect apa kan ambil gambar maghrib kan. Lepas tu memang diorang suruh delete tau gambar tu. Dah dia sampai menangis terus dalam bas tu. Itulah pengalaman yang kamu tak boleh lupa. Tak sempat masuk lagi guys. Tak sempat teroka lagi apa benda dalam Kelly Castle tu. Baru ambil gambar dekat luar tu saja dah ada gangguan ni. Sumpah seram. So itu je lah cerita dia dekat Kelly Castle. So kalau korang ada kan cerita-cerita dekat korang pernah berkunjung ke Kelly Castle ke, korang boleh komen dekat bawah. Kamu nak juga dengar cerita dari korang. Oh, and by the way, kan isteri Kelly Smith ni dia jual balik tanah Kelly Castle tu dekat orang lain kan. Tapi orang lain tu dia tak berminat nak teruskan pembinaan Kelly Castle ni. So dia biarkan je macam tu. Sebab itulah Kelly Castle tu terbiar. Tak orang kata apa, tak sambung pembinaan tu. Dia biarkan je macam tu. So dah biar lama-lama memang benda lain lah yang menghuni. Wallahualam, itu sajalah cerita Kama pada hari ini. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!